Allahumma salli ala habibina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis yang terkenal sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi dalam kitab beliau, dan kita pada siri yang ke-255 ini telah tiba pada riwayat 4623 berkenaan tentang peristiwa pembukaan kota Mekah. Baca sanad dia terlebih dahulu. Daripada Mujahid, daripada Abu Ma'mar, daripada Abdullah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, dakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memasuki Mekah. Wa haulal Ka'bati, dan ketika itu di sekitar Kaabah, di sekeliling Kaabah terdapat 360 nusbah, 360 berhala. Maka apa yang Nabi buat? Faja'ala yat'unuha bi'udin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mula menolak patung-patung tersebut dengan kayu. Dalam riwayat yang lain kita baca dengan busur panah yang ada pada tangan baginda. Wa yaqulu, dan Nabi SAW sambil menolak patung-patung tersebut, Nabi membaca, Za'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Begitu juga ayat yang ke-49 daripada surah Sabah, Ja'al haqq wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id. Telah datanglah kebenaran dan terbatal dan hilangnya kebatilan, dan sesungguhnya kebatilan itu pasti bila tiba masanya akan pergi dan hilang. Begitu juga ayat yang kedua, wa ma yubdi'ul batilu wa ma yu'id, dan bila datangnya kebenaran pasti kebatilan tidak akan kembali. Zada bin Abi Umar Yaumal Fatah 4624, yang ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi ilayhi qala wa hadatsanahu Hasan bin Ali al-Halwani wa Abd bin Humaid kilahuma an Abd Razzaq qala akhbarana Thawri an Ibn Abi Najin bi hadzal isnad ila qawli zahuqa wa lam yadhkur al-ayat al-ukhra. Maka hanya dibaca satu ayat, wa qala badala nusbah ay sanama. Kedua-duanya memberi maksud yang lebih kurang sama, iaitu patung-patung yang diletakkan oleh orang Quraisy di sekeliling Kaabah Baitullah. 4625, baca sanad dia. Maka ayat ini, hadis ini nak menerangkan bahawa ketika pembukaan kota Mekah, Nabi SAW menyebut selepas daripada ini orang-orang Quraisy tidak lagi yang akan berada dalam keadaan luar Islam. Semua orang Quraisy akan masuk ke dalam Islam. Maka daripada Abdullah bin Muti', daripada ayahnya, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yauma fathi Makkah, pada hari pembukaan kota Mekah, la yuqtal, tidak akan lagi dibunuh, Quraisyun, mana-mana orang Quraisy, sabra, dalam keadaan ditangkap. Ba'da hadzal yaum, selepas daripada hari pembukaan kota Mekah ini sampailah hari kiamat. Apakah maksud la yuqtalu Quraisyun sabra? Kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, maknahu al-i'lam, satu pengumuman daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna Quraisyan, bahawa sesungguhnya orang-orang Quraisy mereka akan masuk Islam kesemuanya. Dan itu yang berlaku setelah beberapa hari pembukaan kota Mekah, tanpa ada sebarang paksaan, orang-orang Quraisy telah masuk Islam. Wala yartaddu ahadun minhum,
dan tidak akan murtad seorang pun daripada kalangan Quraisy kamartadda ghairuhum sebagaimana adanya golongan yang murtad selepas selain daripada Quraisy ba'dahu selepas daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itulah maksud dia. Terus baca riwayat seterusnya 4626. Maka berkata perawi walam yakun aslam, dan tidaklah masuk Islam seorang pun daripada orang-orang Quraisy yang mempunyai nama Asi. Al-As, banyak di antara Quraisy yang mempunyai nama Al-As. Usah tu dia bukan sifat, bukan maksudnya orang buat maksiat, tetapi usah itu adalah nama. Sebab itu kata Imam Nawawi pada baris yang ketiga, usah bermaksud jam'ul as min asma'il a'lam la minas sifat. Maksudnya mana-mana orang yang masuk Islam daripada kalangan Quraisy namanya adalah as, yang bermaksud pendosa, maka Nabi tukar kepada muti, bermaksud orang yang taat. Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ai ma aslama mimman kana ismuhu al-as, tidaklah masuk Islam mana-mana orang yang namanya adalah al-as, seperti Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Contoh yang lain, Al-As bin Hisham Abul Bakhtari. Contoh yang lain, Al-As bin Sa'id ibn Al-As bin Umayyah. Contoh yang lain, Al-As bin Hisham bin Mughirah Al-Makhzumi. Contoh yang lain, Al-As bin Munabbih bin Hajjaj dan sebagainya. Maka kesemua ini Nabi SAW telah tukar nama mereka menjadi muti. Maka ini adalah cara Nabi SAW apabila ada sesuatu nama yang tidak elok, Nabi akan tukar kepada makna yang lebih elok. Sebab as maksudnya adalah pendosa, muti bermaksud orang yang taat. Terus riwayat seterusnya, Babu Sulhul Hudaibiyah, kita mula masuk pada kisah berkenaan tentang perjanjian Hudaibiyah. Maka perjanjian Hudaibiyah berlaku sekitar bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Nabi SAW setelah hampir 6 tahun berhijrah ke Madinah, buat pertama kalinya Nabi SAW mengajak para sahabat untuk menuju ke Mekah menunaikan umrah setelah Nabi SAW bermimpi yang baginda dapat melakukan tawaf. Cuma dalam mimpi tersebut tak diberitahu waktu bila. Namun ijtihad Nabi menyebut itulah waktu dia. Maka bergeraklah di antara 1,300 ke 1,500 orang. Ada riwayat menyebut 1,003, ada riwayat menyebut 1,004, ada riwayat menyebut 1,005 menuju ke Mekah untuk kali pertama selepas hijrah menunaikan umrah bersama dengan Nabi SAW. Namun mereka beberapa kali dihalang. Pertama kali dihalang oleh Khalid bin Al-Walid. Maka Nabi tukar laluan melalui jalan Jeddah sampailah ke Hudaibiyah, dan unta Nabi tak nak bangun, kekal berada di situ. Dan untuk tempoh yang lama umat Islam tunggu di Hudaibiyah. Sampailah mereka hantar beberapa orang wakil. Quraisy pun hantar beberapa orang wakil, kisah yang panjang. Sehingga ada wakil Nabi iaitu Uthman bin Affan terdengar yang kena bunuh sebab beberapa hari tak balik semula daripada Mekah. Maka Nabi pun telah mengambil bai'atul Ridwan, janji taat setia daripada para sahabat yang mereka akan sanggup bersama dengan Nabi jika meletusnya peperangan. Dan kemudian orang Quraisy telah hantar Suhail sebagai wakil yang terakhir untuk berbincang terma-terma syarat perdamaian. Maka daripada situ termeterailah perjanjian damai yang dalam bahasa Arab disebut sulah selama 10 tahun. Maka tempat tersebut adalah Hudaibiyah. Maka keseluruhan perjanjian tersebut dikenali dengan panggilan Sulhul Hudaibiyah. Dan daripada sini umat Islam dan juga Quraisy mereka tidak lagi perlu risau antara satu sama lain, sehinggalah pada tahun yang ke-8 Hijrah orang Quraisy telah langgar perjanjian apabila mereka bantu Banu Bakar untuk menyerang Khuza'ah yang mana membawa penyebab kepada pembukaan kota Mekah. 4627 baca sanad dia. Daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kata Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib yang telah menulis draft isi kandungan perjanjian Hudaibiyah
yang berlaku bainan Nabi, di antara Nabi, wa bainal musyrikin, dan di antara orang-orang musyrik. Bila? Yaumal Hudaybiyah, sewaktu perjanjian Hudaybiyah, iaitu bulan Zulqa'dah tahun yang ke-6 Hijrah. Fakataba, maka Sayyidina Ali pada awalnya telah menulis, hadza ma kataba alaihi Muhammad, ini adalah perjanjian yang telah dipersetujui atasnya Muhammad utusan Allah. Maka orang-orang musyrik Mekah berkata, la taktub Rasulullah, janganlah kamu tulis di dalam perjanjian ini perkataan Rasulullah utusan Allah. Falau na'lamu, kalaulah sekiranya kamu tahu bahawa sesungguhnya kamu adalah utusan Allah, lam nuqatilka, maka kami tidak akan berperang dengan kamu Muhammad. Faqala Nabi, maka kata Nabi kepada Sayyidina Ali, umhuhu, maka padamlah perkataan Rasulullah. Dalam perjanjian Hudaybiyah, semua yang Quraisy minta Nabi tunaikan, semua. Sebab Nabi SAW memang nak berdamai, Nabi SAW nak melakukan tugasan dakwah yang selama ini tak dapat dilakukan sepenuhnya kepada pemerintah-pemerintah, kepada benua Arab yang lain, kerana gangguan daripada Quraisy yang berlaku secara berterusan. Maka bila Nabi suruh Sayyidina Ali padam, kata Sayyidina Ali, ma'ana billadhi amhahu, maka aku tidak akan menjadi orang yang memadam perkataan Rasulullah. Famahahu Nabi, maka Nabi SAW telah memadam perkataan Rasulullah tersebut dengan tangan baginda sendiri. Qala, berkata perawi, wa kana fi mashtaratu, dan di antara syarat-syarat yang ditetapkan oleh Quraisy, yang pertama, an yadkhulu Makkah, bahawa Nabi SAW boleh masuk ke Mekah, tapi bukan waktu tu, tahun depan. Fayuqimu, dan Nabi boleh tinggal di Mekah hanya selama 3 hari. Wala yadkhuluha bisilahin, tak boleh masuk ke Mekah dengan membawa senjata. Illa julubanas silah, kecuali senjata-senjata yang berada di dalam sarung kulit. Maksudnya mestilah tertutup senjata tersebut, tidak boleh membawa senjata. Maka perawi telah bertanya kepada Abu Ishaq, wa ma julubanus silah, apakah yang dimaksudkan dengan juluban? Maka berkatalah Abu Ishaq, al-qirabu wa ma fih, iaitu sarung kulit yang menutupi pedang dan perkara yang seumpamanya. 4628 baca sanad dia. Terima kasih banyak-banyak Ishaq Dolah, terima kasih banyak. Terus daripada Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, lamma salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal Hudaybiyah, tak kala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membuat perjanjian damai dengan penduduk Hudaybiyah, iaitu orang-orang Quraisy Mekah. Kata Aliun kitaban bainahum, maka Sayyidina Ali telah menulis draft perjanjian yang disepakati antara mereka. Maka Sayyidina Ali telah menulis Muhammad Rasulullah, thumma dzakara, kemudian baki hadis adalah sama, ghaira annahu lam yadhkur fil hadis hadza ma kataba alaih. 4629 baca sanad dia. Daripada Bara' radhiyallahu ta'ala anhu, Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma usira, tak kala Nabi dihalang. Al-hasar boleh memberi maksud mengepung, tapi yang dimaksudkan di sini adalah Nabi dihalang. Nabi tak dibenarkan meneruskan perjalanan ke Mekah, walaupun Nabi dah ubah jalan daripada jalan utama kepada jalan Jeddah, namun mereka tetap halang Nabi SAW. Indal bait, daripada sampai ke Baitullah, salahahu ahlu Makkah, maka penduduk Mekah bersetuju untuk membuat perjanjian damai dengan Nabi SAW, ala, dengan syarat ayyadkhulaha, bahawa Nabi ala ayyadkhulaha, Nabi hanya boleh masuk Mekah, maksudnya Mekah, dalam kurungan tahun depan, iaitu tahun 7 Hijrah. Fayuqimu biha thalatha, dan Nabi boleh tinggal di Mekah selama 3 hari. Wala yadkhulaha, dan Nabi tidak boleh masuk ke Mekah bersama para sahabat dengan membawa senjata, illa, kecuali bijulubanis silah, senjata-senjata yang berada di dalam sarung. Maksudnya hanya boleh bawa pedang je, tak boleh bawa panah, tombak, lembing, semua tak boleh. Hanya baju besi tak boleh. Yang hanya boleh bawa adalah senjata yang bersarung kulit, iaitu as-saifah. Maka ini dia punya tafsir dia. Bijulubani silah, apa maksud dia? As-saifi. Sebab itu as-saifi berbaris bawah. As-saifi iaitu pedang, wa kirabih, dan sarung pedang. Wala yakhruja, ini syarat yang kedua. Wala yakhruja bi ahadin ma'ahu min ahliha, dan Nabi tidak boleh membawa keluar seorang pun
Kejap tengok balik Facebook. So tadi ada orang miss call. Ada tak? Ke dia sangkut? Ahlan-ahlan kepada yang berada di TikTok, ahlan-ahlan, sekejap kita nak tengok Facebook punya live. Ada suara tak kat Facebook? Ada? Okay. Okay, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Okay. Maka antara syarat yang lain yang Quraisy telah letakkan adalah maka tak boleh membawa sesiapa daripada penduduk Mekah keluar daripada Mekah. Maksudnya selepas daripada perjanjian ini tidak dibenarkan mana-mana penduduk Mekah yang masuk Islam atau telah Islam untuk tinggalkan Mekah ikut Nabi. Tak dibenarkan. Tak dibenarkan selepas daripada perjanjian ini. Kemudian syarat yang lain, wala yamna'a ahadan yamkusu biha mimman kana ma'ah, dan Nabi tidak boleh menghalang seorang pun untuk tinggal di Mekah daripada orang-orang yang pernah bersama dengan Nabi SAW daripada para sahabat. Kalaulah ada penduduk Madinah yang contohnya keluar daripada Islam dan ingin untuk duduk dekat Mekah, maka Nabi SAW tak boleh halang. Qala li Aliyin, maka Nabi SAW telah bersabda kepada Ali, uktubi syarta bainana, tulislah segala syarat yang telah disepakati di antara kami. Di sini Nabi SAW mengajar bahawa setiap perkara perlu ada hitam putih. Setiap perkara. Orang Quraisy mula-mula mereka tak bertulis pun perjanjian ni. Mereka hanya sebut. Tetapi Nabi yang mengambil berat untuk tulis. Dan ini yang kita belajar. Kita nak bagi orang pinjam duit ke, kita nak buat sesuatu perjanjian ke, kita nak buat apa, maka mesti ada hitam putih. Mesti kena ada. Dia tak boleh bercakap mulut. Zaman kita banyak orang kadang-kala dia nak membuat pelaburan. Yang mana kadang-kala membawa kepada scam dan penipuan. Sebab apa? Sebab apa tak boleh buat apa-apa? Walaupun buat report polis dan sebagainya, sebab bila diserahkan duit, tak ada hitam putih, tak ada bukti tentang pelaburan tersebut, tak ada hitam putih, tak ada bukti, sekadar percaya kawan-kawan, sekadar percaya kerana kerana sahabat dan rakan. Maka kita lihat Nabi, orang Quraisy tak minta tulis pun. Mereka sekadar bercakap mulut dengan Nabi. Maka Nabi SAW yang perintahkan, uktubi syarta, tulislah perjanjian ini. Tulislah perjanjian ini. Maka Nabi suruh tulis, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza, ini adalah maqada, apa yang telah dipersetujui, alaihi, ke atas syarat-syarat ini, Muhammad utusan Allah. Faqala lahul musyrikun, bila orang Quraisy dengar Nabi menyebut begitu, maka mereka pun berkata, laula nam annaka Rasulullah, kalaulah kami tahu engkau adalah utusan Allah, taba'na, maka kami akan mengikuti kamu Muhammad. Walakin iktub, akan tetapi tulislah sekadar Muhammad anak lelaki Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Fa'amara Aliyan, maka Nabi pun memerintahkan Sayyidina Ali untuk memadam perkataan Rasulullah. Maka Sayyidina Ali berkata, la wallahi, tidak demi Allah, la amhaha, aku tidak akan memadam perkataan Rasulullah daripada tulisan ini. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Sayyidina Ali, hari ini tunjukkanlah kepadaku makanah tempatnya. Kerana Nabi tak boleh membaca dan menulis. Tetapi tak boleh membacanya dan menulis Nabi bukanlah satu keaiban dan kecacatan. Allah menjadikan Nabi tak boleh membaca dan menulis supaya masyarakat, supaya manusia tidak mempertikaikan wahyu-wahyu yang mana Nabi ambil, Nabi copy paste daripada kitab-kitab yang terdahulu. Maka Allah menjadikan Nabi ummi, tidak boleh membaca dan menulis, supaya bila turunnya wahyu, maka mereka tahu itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa'arahu, maka Sayyidina Ali telah menunjukkan kepada Nabi tempat tulisnya Rasulullah. Famahaha, maka Nabi telah memadamnya sendiri, dan Sayyidina Ali telah menulis Ibnu Abdillah, anak lelaki kepada Abdullah. Fa'aqama biha thalathata ayyam, maka bila tahun berikutnya, tahun ke-7 Hijrah, maka Nabi telah menetap di Mekah selama 3 hari. Falamma an kana al-yawm ats-tsalits, maka tak kala telah masuknya hari yang ketiga, qalu li Aliyin, maka orang Quraisy telah berkata kepada Sayyidina Ali, hadza akhir yaumin, ini adalah hari yang terakhir, min syarti sahibika, daripada perjanjian
bersama dengan temanmu Muhammad. Fa'murhu, maka perintahkanlah kepada Muhammad. Falyakhruj, maka hendaklah Muhammad tinggalkan Mekah. Fa'akhbarahu bidzalik, maka Sayyidina Ali telah maklumkan kepada Nabi. Maka Nabi SAW pun bersabda, na'am ya. Fakharaja, maka Nabi pun telah keluar. Wa qala banu Janabin fi riwayati maka nataba'naka bay'naka. Terus riwayat seterusnya 4630 masih lagi tentang perjanjian Hudaibiyah. Terus maka daripada Anas bin Malik, tadi riwayat daripada Bara, ini riwayat daripada Anas bin Malik menceritakan kepada kita tentang perjanjian Hudaibiyah yang berlaku di antara Nabi SAW dan Quraisy pada bulan Zulqa'dah, bulan yang ke-11 dalam kalender Islam pada tahun yang ke-6 Hijrah. Maka sesungguhnya golongan Quraisy, salahun Nabi, mereka telah bersetuju untuk berdamai dengan Nabi SAW. Fihim, dan di antara delegasi Quraisy adalah Suhail bin Amr, anak di Islam Abu Jandal. Sebab itu bila anak dia berjaya melepaskan diri, maka dia tak benarkan anak dia ikut Nabi. Maka Nabi kata, kita belum tanda tangan lagi perjanjian. Maka kata Suhail, sama ada serahkan balik anakku Abu Jandal ataupun perjanjian terbatal. Maka Nabi SAW mendoakan Abu Jandal dan Nabi pulangkan Abu Jandal kepada Quraisy. Dan dalam riwayat yang lain, maka si ayah Suhail bin Amr, dia kemudian dia masuk Islam, Suhail bin Amr. Namun Suhail bin Amr ketika itu dia sengaja nak menyakiti umat Islam, maka dia seret anaknya dengan rantai besi membawa balik ke Mekah. Maka antara ketua delegasi Quraisy adalah Suhail bin Amr. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Sayyidina Ali, uktub, tulislah perjanjian tersebut dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Suhail tidak bersetuju. Dia pun berkata, amma bismillah. Adapun perkataan bismillah, fama nadri, maka kami tidak tahu apakah maksud Bismillahirrahmanirrahim. Walakin iktub, namun kamu tulislah wahai Muhammad, ma na'rif, apa yang kami biasa, iaitu perkataan Bismikallahumma. Faqala, maka Nabi pun bersetuju. Nabi bersabda, uktub, tulislah kamu, min Muhammad Rasulillah, daripada Muhammad utusan Allah. Qalu, maka orang Quraisy pun tidak bersetuju. Mereka berkata, lau alimna annaka Rasulullah, kalaulah kami tahu engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah, lattaba'naka, nescaya kami akan ikut kamu. Walakin iktub, namun tulislah sekadar nama kamu dan nama ayah kamu wahai Muhammad. Maka Nabi SAW pun bersabda kepada Sayyidina Ali, uktub, tulislah min Muhammad ibni Abdillah, min Muhammad ibni Abdillah. Fashtaratu ala Nabi, maka orang Quraisy telah meletakkan syarat-syarat perjanjian Hudaibiyah kepada Nabi SAW. Antaranya, manja aminkum, barang siapa daripada kalangan orang-orang Madinah yang datang untuk join Quraisy, lam naruddahu alaikum, orang Quraisy tidak perlu untuk mengembalikan orang tersebut. Wa man ja'akum minna, dan barang siapa yang datang daripada kalangan kamu umat Islam, wa man ja'akum minna, dan barang siapa yang datang kepada kamu minna, daripada pihak Quraisy, maksudnya kalaulah ada penduduk Mekah yang masuk Islam dan dia nak join Nabi, radattumuhu alaina, maka Nabi selepas perjanjian Hudaibiyah ni kalau berlaku, maka Nabi kena pulangkan sahabat itu kepada penduduk Mekah untuk diseksa dan sebagainya. Maka faqalu, ya Rasulullah, anaktubu hadha, maka para sahabat pun bertanya, wahai Rasulullah, syarat ni nampak berat sebelah, adakah kami akan menulisnya? Qala na'am, Nabi bersabda, ya, innahu man dhahaba minna ilaihim, sesungguhnya sesiapa daripada kalangan penduduk Madinah, daripada kalangan kita yang pergi untuk join Quraisy, fa ab'adahullah, maka itu adalah kerana Allah yang menjauhkannya daripada Islam. Wa man ja'ana minhum, dan barang siapa yang cuba datang kepada kita daripada kalangan penduduk Mekah dan kita perlu untuk pulangkan, saya ja'alullahu lahu faraja, maka moga-moga Allah menjadikan untuk orang Islam tersebut faraja, kemudahan, wa makhraja, dan jalan keluar. Maka Nabi SAW bersetuju walaupun nampak berat sebelah perjanjian ini. Tapi perjanjian inilah yang menjadi jatuhnya Mekah 2 tahun selepas itu dan kalahnya Quraisy. Bahkan perjanjian ini, nanti kita akan baca ayatnya, Allah sebut sebagai kemenangan yang besar. Inna fatahna laka fatham
mubina. 4631 baca sanad dia. Maka berlaku dalam peperangan di antara Muawiyah bin Abi Sufyan dan Sayyidina Ali dalam peperangan Siffin. Maka dalam peperangan Siffin kita tahu Sayyidina Ali akhirnya, walaupun sebenarnya dia nak menang dah hampir menang, maka Muawiyah telah menggunakan hilah, menggunakan muslihat, diajak Sayyidina Ali untuk berdamai. Maka Sayyidina Ali telah bersetuju. Maka banyak daripada kalangan tentera Sayyidina Ali yang tidak bersetuju dengan keputusan Sayyidina Ali untuk berdamai dengan Muawiyah dalam keadaan mereka hampir-hampir menang. Maka sahabat Nabi ini Sahal bin Hunayf, dia telah bangun dan dia beritahu kepada semua orang yang tidak pernah ada sewaktu perjanjian Hudaibiyah. Dia kata perjanjian Hudaibiyah pun pada awalnya kami berat nak terima sebab nampak berat sebelah. Kami pun dah semakin dekat dengan Mekah, cuma tak dibenarkan masuk. Tetapi Sahal bin Hunayf ceritakan kisah ini nak menerangkan kadangkala benda-benda yang kita rasa susah nak terima, berat nak terima, maka disitulah terletaknya kebaikan. Kerana segala perkara yang berlaku dengan hikmah. Maka ini yang Sahal bin Hunayf ceritakan kepada tentera Sayyidina Ali apabila ada di antara mereka yang tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali untuk menerima perjanjian damai di antara beliau dan Muawiyah. Terus baca dah sanad dia. Maka telah berdiri sahabat Nabi Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu pada peperangan Siffin. Faqala, maka dia pun berkata, ya ayyuhan nas, wahai orang ramai, ittahimu anfusakum. Jika kamu nak salahkan, maka salahkan diri kamu sendiri. Jangan kata itu salah, ini salah, maka salahkan diri kamu sendiri. Kenapa nak salahkan diri sendiri? Sebab kadangkala ada perkara berlaku yang memang Allah tentukan, yang mana kita belum nampak hikmahnya pada waktu ini, pada masa ini. Laqad kunna, maka dia pun memberi cerita bagaimana ujian pada sahabat dengan Nabi SAW pada perjanjian Hudaibiyah. Laqad kunna ma'a Rasulillah yaumal Hudaibiyah. Kata Sahal bin Hunayf, kami pernah bersama dengan Nabi SAW pada peristiwa Hudaibiyah. Walau nara qitalan laqatalna. Kalaulah kami beranggapan perlunya perang, nescaya kami telah bersedia untuk berperang. Mereka dah bersedia untuk berperang. Wadzalika fi sulh alladhi kana baina Rasulillah, dan ini berlaku pada perjanjian damai yang berlaku di antara Rasulullah dan orang-orang musyrikin Mekah. Faja'a Umar, maka sahabat seperti Umar pun tak bersetuju pada awalnya dengan Nabi bersetuju untuk berdamai dengan Quraisy. Jom kita lihat kata-kata Umar. Maka Umar bin Khattab telah datang kepada Nabi. Faqala, lalu Umar bin Khattab berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, alasna ala haqqin, bukankah kita berada di atas kebenaran? Wahum, dan orang-orang Mekah berada di atas kebatilan. Qala bala, maka Nabi menjawab bahkan. Qala, Umar bin Khattab berkata lagi, alaysa qatlana fil jannah, bukankah jika ada yang terbunuh di kalangan kita, maka akan masuk ke syurga? Wa qatlahum finnar, dan jika ada yang terbunuh di kalangan musyrikin Mekah, maka tempat mereka adalah neraka. Maka Nabi bersabda bala bahkan. Maka Umar bin Khattab pun dia tak dapat menahan kemarahan dia. Umar bin Khattab berkata, fafima, lalu pada perkara apakah nukti kita membiarkan? Nukti memberi maksud memberi, tapi di sini diterjemahkan membiarkan. Maka pada perkara apakah kita membiarkan ad-daniyah, adanya kekurangan, fi dinina, pada agama kami. Wa narji, dan kita pulang begitu sahaja ke Madinah. Walamma yahkumillah, sedangkan Allah belum memutuskan sebarang keputusan di antara kita dan mereka. Maksudnya, sedangkan kita belum berperang. Kita ni benar, mereka ni tidak. Kenapa kita tak berperang? Kenapa kita tak bergaduh? Kenapa mengambil jalan berdamai dengan orang Mekah? Maka Umar bin Khattab pun tak boleh menahan diri. Qala, maka Nabi SAW pun bersabda, ya Ibnul Khattab, wahai Umar bin Khattab, sesungguhnya aku adalah utusan Allah, walan yudayyi'anillahu abada, dan Allah tidak akan mengabaikan, mensia-siakan aku sama sekali. Qala,
Maka Umar bin Khattab masih tak puas hati. Maka Umar bin Khattab telah pergi kepada Abu Bakar. Falam yasbir mutaghayyiza. Umar bin Khattab tidak mampu menahan kemarahan dia. Dia pergi jumpa pula Abu Bakar. Maka dia pun berkata, wahai Abu Bakar, alasna ala haqqin wa hum ala batil. Bukankah kita berada di atas kebenaran, musyrikin Mekah di atas kebatilan? Abu Bakar berkata, ya. Qala alaysa qatlana fil jannah. Bukankah yang terbunuh di kalangan kita akan ke syurga dan terbunuh di kalangan mereka akan ke neraka? Maka Abu Bakar berkata, bala, bahkan. Maka berkata Umar, fa'ala ma nu'tin daniyah. Maka kerana sebab apakah kita membiarkan kekurangan pada agama kita? Wa narji, dan kita pulang ke Madinah begitu sahaja. Walamma yahkumillah, sedangkan Allah belum lagi memutuskan, maksudnya dengan peperangan di antara kita dan musyrikin Mekah. Banyak yang tak setuju kenapa Nabi bersetuju dengan segala syarat perjanjian Hudaibiyah. Tapi hikmah dia besar. Sebab itu dalam tempoh 2 tahun yang masuk Islam begitu ramai. Waktu perjanjian Hudaibiyah, jumlah sahabat yang ikut adalah 1,400. Sebelum itu, pada perang Ahzab, yang lelaki termasuk yang munafik adalah 3,000 dalam peperangan Ahzab. Tetapi dalam tempoh 2 tahun, pada peperangan Hunain, maka jumlah tentera Islam yang lelaki dewasa sahaja adalah 12,000. Setahun selepas itu, tahun 9 Hijrah, maka jumlah tentera Islam sahaja, yang mana ada juga yang tak ikut, pada peperangan Tabuk adalah 30,000. Gandaan dia begitu cepat. Tapi ketika Nabi, ketika mana Nabi nak tanda tangan perjanjian, banyak para sahabat yang tak setuju. Tetapi kenapa Nabi nak berdamai? Sebab Nabi nak menyebarkan dakwah ke tempat-tempat yang jauh. Selagi mana adanya Quraisy yang mengganggu, maka Nabi tak dapat lakukan perkara tersebut. Maka Umar bin Khattab pun pada awalnya tak bersetuju. Maka sebab itu Abu Bakar berkata, wahai Umar bin Khattab, innahu Rasulullah, baginda adalah utusan Allah dan Allah tidak akan mensia-siakan baginda sama sekali. Qala, maka berkata Sahal bin Hunayf, maka telah turunlah ayat Al-Quran kepada Nabi SAW yang menceritakan tentang kemenangan. Padahal dalam perjanjian Hudaibiyah ni nampak macam kalah. Tetapi Allah dah turun dah ayat, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu kemenangan yang besar. Walhal hanya perjanjian, tapi Allah telah menyebut tentang kemenangan. Maka fa'arsala ila Umar, maka Nabi telah mengutuskan seseorang kepada Umar, fa'aqra'ahu iya, dan Nabi telah membacakan ayat ini kepada Umar. Maka berkata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, awafathunhu, adakah perjanjian damai ini adalah satu kemenangan? Qala na'am, Nabi berkata ya. Fatabat nafsuh, maka tenanglah hati Umar, wa raja'a, dan kembali ke Madinah. Maka kenapa Sahal bin Hunayf ceritakan kisah ini? Kata Imam Nawawi pada baris yang kedua, 4, 6, 7 daripada bawah, arada bihadza, Sahal bin Hunayf menceritakan peristiwa perjanjian Hudaibiyah ini tasbirun linnas, untuk menjadikan orang ramai bersabar terhadap perjanjian yang dipersetujui oleh Sayyidina Ali dengan Muawiyah. Wa i'lamuhum, dan dia nak maklumkan kepada mereka bima yurja ba'dahu minal khair, bahawa pasti akan ada kebaikan. Dan juga ada beberapa poin lain yang para pelajar boleh baca nanti. 4632 baca sanad dia. Maka Sahal bin Hunayf telah berkata sewaktu peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu taala anhuma, ayyuhan nas, wahai manusia, ittahimu ara'akum, carilah kesalahan dalam pada cara kamu memandang sesuatu. Ara'akum, dalam pandangan kamu. Sebab kadang-kala kita tak sabar sebab kita tak nampak kebaikan yang mendatang, kebaikan yang menjauh. Zaman kita pun sama. Kadang-kala bila berlakunya sesuatu, kadang-kala kita terlalu cepat nak marah, terlalu cepat nak begitu begini. Tapi kalaulah kita tenang, cuba berfikir bahawa apa yang berlaku kita takkan boleh ubah. Dan di situ sebenarnya ada kebaikan jika kita mencari kebaikan. Wallahi, demi Allah, kata Sahal bin Hunayf, dia menceritakan tentang peristiwa Hudaibiyah yang juga berat
untuk para sahabat menerima. Kata Sahal bin Hunayf, demi Allah, aku masih dapat melihat diriku yauma Abi Jandal, pada hari Abu Jandal ditangkap. Abu Jandal ni siapa? Anak kepada Suhail bin Amr, yang mana ayah dia letakkan syarat-syarat yang berat sebelah, dan anak dia berjaya membebaskan diri. Anak dia datang kepada Nabi, anak dia merayu kepada Nabi, wahai Rasulullah, jangan hantar aku pulang balik ke Mekah, aku dah tak tahan. Maka si ayah dia yang merupakan ketua delegasi Quraisy, Suhail bin Amr, ayah dia kata, aku tuntut anak aku dulu. Maka Nabi kata, perjanjian kita belum tanda tangan. Maka kata Suhail, kalaulah tak, maka kita batalkan perjanjian. Maka Nabi SAW bersetuju. Kita bayangkan perasaan para sahabat kepada Nabi. Kenapa Nabi tak pertahankan Abu Jandal? Padahal para sahabat sanggup berjuang untuk Nabi. Tetapi kerana itu adalah perintah Allah yang Nabi SAW perlu untuk lakukan. Maka pada hari peristiwa Abu Jandal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, walau anni astati'u an arudda amra Rasulillah, dan sekiranya kalaulah aku dibenarkan untuk menolak keputusan Nabi SAW, arudda menolak keputusan Nabi, la radattuh, kalaulah ikut emosi, kata Sahal bin Hunayf, nescaya ketika itu keputusan Nabi aku akan tolak. Tetapi kerana itu adalah Rasulullah, maka ini adalah ketetapan daripada Allah, maka para sahabat banyak yang berdiam diri dalam keadaan mereka sebenarnya tidak bersetuju. Wallahi, demi Allah, ma wada'na suyufana ala awatiqana ila amrin qattu illa ashalna bina ila amrin na'ifuh. Maka kata Sahal bin Hunayf, demi Allah, tidaklah kami meletakkan senjata, kami berhenti bergaduh berdamai, kecuali banyak perkara yang Allah mudahkan. Banyak perkara. Kata Sahal bin Hunayf, berdasarkan pengalamannya daripada perjanjian Hudaibiyah. Maka sebab itu kata Sahal bin Hunayf, wallahi, demi Allah, ma wada'na, tidaklah kami meletakkan pedang-pedang kami, ala awatikina, pada leher kami. Maksudnya kami berhenti daripada bergaduh dan berperang. Ila amrin qattu, pada situasi apapun, illa, kecuali, ashalna, pasti akan dipermudahkan untuk kami, ila amrin, pada perkara yang na'rifuh, yang kami mengharapkannya, yang kami tahu tentangnya. Maksudnya dalam perdamaian sebenarnya banyak kebaikan. Namun Sahal bin Hunayf berkata, illa amrakum hadza, kecuali apa yang berlaku di antara kamu ini adalah sangat sukar. Itulah pergaduhan di antara Muawiyah yang merupakan sahabat Nabi dan Sayyidina Ali yang merupakan keluarga dan sahabat Nabi SAW. Maka ini adalah perkara yang sukar, di mana umat Islam bergaduh, berbunuhan sesama sendiri. Lam yadhkur Ibnu Numairin ila amrin qattu, 4633 kita tidak terjemahkan. Wa bila qala wadathnahu Utsman bin Abi Syaibah wa Isaqur jami'an an Jaririn tahwil. Wa bila qala wadathni Abu Sa'id al-Ashaj qala hadatsana Waqi'un kilahuma adil amash bi hadzal isnad wa fi hadithihima illa amrin yufzi'una. Yufzi'una bermaksud yashukkuna. Tidaklah kami meletakkan senjata pada mana-mana perkara yang sebenarnya berat untuk kami terima, illa ashalna, kecuali Allah mudahkan perkara tersebut. Nak menunjukkan adanya kebaikan dalam berdamai daripada terus-menerus bertengkar, bergaduh dan sebagainya. Jelas ke jelas? 4634 baca sanad dia. Maka Sahal bin Hunayf telah berkata sewaktu peperangan Siffin di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah radhiyallahu anhuma, ittahimu ra'yakum, salahkanlah cara berfikir pandang kamu sendiri, ala dinikum, pada urusan agama kamu. Falaqad ra'aitumni, demi sesungguhnya aku masih dapat membayangkan diriku yauma Abi Jandal, pada peristiwa Abu Jandal, walau astati'u, kalaulah aku boleh, an arudda, untuk menolak, amra Rasulillah, keputusan Nabi, maka dia akan tolak. Kemudian beliau sebut, ma sadatna, tidaklah kami tutup, minhu, pintu-pintu fitnah tersebut, fi khusmin, pada suatu penjuru, illan fajara, kecuali terbuka, alaina, ke atas kami, minhu, kerosakan-kerosakan tersebut, khusmun, pada penjuru yang lain. Apakah maksud? Yang mana ujian adalah sangat besar ketika itu. Apabila kami cuba tutup satu pintu fitnah, maka terbukalah pintu fitnah yang lain.
Yang beliau maksudkan adalah kata para ulama, apabila kami nak berdamai dengan Muawiyah, sebab yang kami bunuh ni adalah orang Islam. Adalah orang Islam. Orang yang menghalalkan darah orang Islam hanyalah golongan Khawarij. Yang Nabi dah sebut panjang lebar. Kita pun dah baca panjang lebar di dalam Sahih Muslim. Hanya golongan Khawarij yang menghalalkan pada waktu itu darah orang Islam. Orang yang tak sependapat dengan dia, dia pada waktu itu hukum dengan pelbagai hukuman, kafir dan seumpamanya. Itu golongan Khawarij. Tapi para sahabat, mereka tak suka umat Islam berbunuh sesama umat Islam. Maka apabila kami cuba tutup pintu fitnah berbunuhan umat Islam dengan berdamai dengan Muawiyah, maka terbuka fitnah yang lain. Apakah fitnah yang lain? Tentera-tentera pengikut Sayyidina Ali, mereka pula berpecah dan mereka pula pada waktu itu mendatangkan fitnah yang lain. Jelas ke jelas? Terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala wa hadatsahum, beliau telah menceritakan tak kala turun ayat yang pertama daripada surah Al-Fatah juz yang ke-26. Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami telah mengurniakan untukmu Muhammad kemenangan yang besar. Maka ayat ni turun bukan selepas pembukaan kota Mekah. Ayat ini turun bila Nabi dalam perjalanan pulang daripada Hudaibiyah ke Madinah. Sebab itu disebut marji'ahu minal Hudaibiyah wa hum yukhalituhumul husnu wal ka'abah. Dalam keadaan para sahabat dilanda kesedihan dan kekecewaan. Al-huzun kesedihan, al-ka'abah kekecewaan. Wa qad naharal hadiyah, dalam keadaan mereka telah menyembelih binatang-binatang mereka di Hudaibiyah. Sebab mereka perlu keluar daripada ihram tapi belum buat umrah. Maka bagaimanakah cara keluar daripada ihram apabila terhalang? Dengan menyembelih binatang. Faqala, maka baginda pun bersabda, demi sesungguhnya telah turun ke atasku satu ayat yang lebih aku suka daripada dunia keseluruhannya, iaitu Allah membenarkan bahawa perjanjian ini akan menjadi penyebab kepada kemenangan besar yang berlaku beberapa tahun kemudian. 4636 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bila qala wadatsana Asim bin Nadar At-Taimi qala hadatsana Mu'tamir qala sami'tu Abi qala hadatsana Qatadah qala sami'tu Anas ibn Malik tahwil. Wa bila qala wadatsana Ibnu al-Musanna qala hadatsana Abu Daud qala hadatsana Hammam tahwil. Wa bila qala wadatsana Abdul Humaydin qala hadatsana Yunus ibn Muhammad qala hadatsana Syaibanu jami'a an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu nahwa hadis Ibn Abi Arubah. Kita berhenti, kita baca lagi satu hadis berkenaan tentang galakan al-wafa'i bil ahdi, memenuhi perjanjian walaupun dengan orang bukan Islam. Bila kita dah berjanji walaupun dengan orang bukan Islam, maka digalak untuk memenuhi janji, apatah lagi berjanji sesama umat Islam. 4637 baca. Daripada Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma mana'ani, tidak ada yang menghalang aku an ashhada, untuk aku turut serta Badra, dalam peperangan Badar, illa kecuali telah berlaku suatu peristiwa. Apakah yang berlaku? Kata Huzaifah ibn al-Yaman, anni kharajtu ana, sesungguhnya aku telah keluar bersama dengan bapaku Husail, bersama dengan bapaku Husail. Okey, sebab itu pada baris yang kedua kata Imam Nawawi, Husail adalah nama kepada ayah Huzaifah, wa huwa walidu Huzaifah. Sementara Huzaifah ibn al-Yaman, al-Yaman itu adalah gelaran bagi ayahnya, dan gelarannya lebih terkenal daripada nama ayahnya. Maka Husail, maka beliau berkata, fa akhadna kuffaru Quraisy, maka kami telah kena tangkap dengan orang-orang Mekah. Maka mereka pun bertanya, innakum turiduna Muhammadah, pasti kamu ingin untuk bertemu dengan Muhammad, untuk bergabung dengan tentera Muhammad. Maka berkata Huzaifah bin Yaman, ma nuridu, kami bukan nak jumpa dengan Muhammad, ma nuridu illal Madinah, kami sebenarnya nak balik ke Madinah, kami tak nak jumpa dengan Muhammad pun di Badar. Fa akhadhu minna, maka orang-orang Mekah telah mengambil daripada kami sumpah dengan janji menggunakan nama Allah, lanan sarifanna, yang pasti dan pasti kami akan segera balik menuju ke Madinah, wala nuqatil, dan kami tak akan berperang bersama dengan Nabi, yang Nabi ketika itu telah berada di Badar.
Fa'ataina Rasulullah, kata Huzaifah, kami pun telah menemui Nabi dan mengkhabarkan kepada Nabi tentang sumpah yang kami buat, janji yang kami buat kepada orang-orang kufar Mekah. Maka baginda bersabda, insarifah, pulanglah kamu berdua, nafi lahum bi'ahdihim, penuhilah janji-janji yang kamu buat kepada mereka, wa nasta'inullah alaihim, dan kami akan meminta bantuan Allah dalam untuk mengalahkan mereka. Maka daripada hadis ini, walaupun ada perbahasan di kalangan para ulama, namun Imam Muslim bawakan hadis ini nak menunjukkan bahawa bila kita berjanji, maka hendaklah kita cuba untuk memenuhi janji tersebut. Maka kisah yang seterusnya adalah berkenaan tentang peperangan Ahzab. Peperangan Ahzab kita akan sambung balik jam 2.30 insya-Allah. Kita mula awal sikit, kita sambung balik jam 2.30. Cumanya nanti kita akan break juga tengah-tengah tu. Sebab live ni dia tak boleh lebih sejam. Kalau tidak nanti dia susah untuk dimasukkan ke YouTube. Maka kita akan sambung balik jam 2.30 insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi.